Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Wahidah dan rakan-rakan sekalian. Tajuk pembentangan kumpulan adalah Islamic Banker Acceptance atau IBAR. Saya perkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 6 orang, iaitu pertama, Puan Haliza Ramli, nombor matriks 265926. Kedua, Puan Rozinah Ismail, nombor matriks 266317. Ketiga, Puan Suzailahani Zakaria, nombor matriks 266380. Keempat, Puan Rosmawati Aya, nombor matriks 266313. Kelima, Puan Zulika Zahilan, nombor matriks 266423. Dan terakhir, saya Ayu Mastika binti Rahmat, nombor matriks 265863. Baiklah, pembentangan pertama daripada saya adalah definisi bagi Islamic Banker Acceptance. IBA adalah bil pertukaran yang dikeluarkan oleh pelanggan dan diterima oleh bank untuk membiayai transaksi perdagangan yang perlu dibayar pada tarikh yang telah ditetapkan pada masa akan datang. Selaras dengan Perkeliling Bank Negara Malaysia, bagi penyeragaman nama generik produk perbankan Islam, IBA kini dikenali sebagai Accepted Bills I atau ringkasan ABI, bil yang diterima. Menurut Bank Negara Malaysia pada tahun 1991, instrumen bil I diperkenalkan dengan objektif bagi menggalakkan perdagangan dalam dan luar negara melalui mekanisme pembiayaan Islam. Kaedah instrumen digunakan adalah berdasarkan konsep syariah murabaha, kos tambahan, dan baidain, perdagangan hutang. Oleh itu, garis panduan yang dikeluarkan oleh Bank Negara telah mengeluarkan dua kaedah. Pertama, pembelian ABI bermaksud bil pertukaran yang dikeluarkan dan dijamin oleh bank pengeluaran dan diterima oleh pengimport pembeli di Malaysia. Kedua, jualan ABI bermaksud bil pertukaran yang dikeluarkan oleh pengeksport penjual pada dan diterima oleh bank penerima di Malaysia. Baiklah, itu sahaja pembentangan daripada saya. Seterusnya, saya majukan kepada Puan Suzailahani. Silakan, terima kasih. Terima kasih Puan Ayu Mastika atas pembentangan sebentar tadi. Assalamualaikum, saya Suzailahani binti Zakaria, nombor matriks 266380, akan meneruskan pembentangan mengenai ciri-ciri Islamic Banker Acceptance. Ciri Islamic Banker Acceptance yang pertama adalah kos yang efektif, iaitu apabila bank acceptance boleh dirunding dalam pasaran sekunder, ini menjadikan caranya yang lebih efektif untuk membiayai pembelian atau jualan. Ciri yang kedua, Banker Acceptance adalah cara alternatif untuk membiayai aktiviti pembelian atau pengimportan serta jualan atau ekspor. Dan yang ketiga adalah penyediaan kertas kerja yang sedikit, di mana proses dokumentasi Banker Acceptance adalah minimum. Contohnya, penyediaan invoice dan dokumen pengangkutan diperlukan apabila pihak yang terlibat berdagang menggunakan Banker Acceptance. Bagi ciri-ciri Islamic Acceptance Bill atau ABI pembelian adalah kemudahan pembiayaan yang diberikan untuk membiayai pembelian barangan oleh niaga. Ini termasuk bahan mentah, separuh siap dan barang siap. Dan pembayaran kepada pembekal akan dibuat dengan segera oleh pihak bank. Dan ciri-ciri Islamic Acceptance Bills ABI jualan pula adalah kemudahan pembiayaan yang diberikan untuk membiayai jualan atau ekspor barangan syarikat dengan syarat kredit. Ia termasuk bahan mentah, barang separuh siap dan siap, dan kemudahan pembiayaan jangka pendek di mana bank membeli hutang yang disekuritikan dalam bentuk bil diterima atau accepted bill. Sekian pembentangan dari saya, dan pembentangan seterusnya saya serahkan pada Puan Zulika. Terima kasih. Okey, bagi konsep yang diguna pakai di dalam IBA mempunyai dua konsep, iaitu yang pertama konsep murabahah dan yang kedua adalah konsep buy aidin. Pertama, saya akan menerangkan mengenai konsep murabahah terlebih dahulu, di mana murabahah dirujuk sebagai pembiayaan kos tambah struktur pembiayaan Islam. Import dan pembelian tempatan juga merupakan mekanisme yang diguna pakai di dalam konsep ini. Penjual dan pembeli bersetuju dengan kos dan penandaan sesuatu aset.
Murabahah merupakan bentuk penjualan kredit diterima di bawah undang-undang Islam. Contohnya, perjanjian sewa untuk sendiri. Pembeli tidak menjadi pemilik sebenar sehingga pinjaman dibayar sepenuhnya. Konsep kedua yang digunakan pakai di dalam IBA ialah merupakan konsep Ba'aidin, di mana konsep ini merujuk kepada penjualan hutang yang dilakukan daripada transaksi perdagangan dalam bentuk jualan pembayaran tertunda. Jualan ekspor atau tempatan adalah konsep syariah yang digunakan pakai di bawah kemudahan pembiayaan jenis Ba'aidin. Ba'aidin pada asasnya adalah kontrak penjualan hutang. Sebagai kontrak, jualan mempunyai semua elemen atau tonggak kontrak jualan seperti kesahihan pihak berkontrak, tawaran dan penerimaan. Pihak yang berkontrak mesti ada perkara penjualan, harga dan penghantaran aset. Sekian daripada saya dan saya menjemput Puan Haliza untuk meneruskan perbincangan seterusnya. Silakan Puan. Assalamualaikum, saya Haliza binti Ramli, nombor matriks 265926. Terima kasih Puan Zulika atas pembentangan konsep Islam yang digunakan pakai dalam Islamic Bank Acceptance atau dikenali sebagai bil pertukaran. Seterusnya saya akan membentangkan aliran fungsi instrumen ini dengan lebih lanjut. Modus operandi ini melibatkan tiga pihak iaitu seller, buyer dan Islamic Bank. Yang pertama, Bank Islam akan melantik pelanggan iaitu pembeli ataupun pengimport sebagai ejen pembelian. Pelanggan akan membeli barangan yang diperlukan daripada penjual pada harga invoice. Yang ketiga, Bank Islam akan membayar harga invoice kepada penjual. Seterusnya, Bank Islam kemudiannya akan menjual semula barangan tersebut kepada pelanggan pada harga jualan baru iaitu harga invoice ditambah margin keuntungan bank. Dan yang terakhir, pelanggan dibenarkan untuk membuat pembayaran secara tertunda sehingga tempoh 365 hari. Apabila matang daripada pembiayaan murabahah, pelanggan akan membayar kepada Bank Islam kos ditambah keuntungan margin secara sekaligus. Untuk pembentangan seterusnya, dipersilakan Puan Rozina. Terima kasih Puan Haliza. Saya Rozina Ismail, nombor matriks 266317. Saya akan meneruskan pembentangan untuk tajuk modus operandi ABI bagi kategori import dan pembelian domestik. Untuk langkah yang pertama, Bank Islam melantik pelanggan sebagai ejennya untuk membeli barangan yang diperlukan bagi pihaknya dan pelanggan kemudiannya membeli barangan yang diperlukan daripada pembekal bagi pihak Bank Islam. Langkah yang kedua, Bank Islam membayar harga belian kepada pembekal. Manakala untuk langkah yang ketiga, Bank Islam menjual semula aset tersebut kepada pelanggan pada harga yang dipersetujui terdiri daripada harga belian dan margin keuntungan. Penjualan barangan oleh Bank Islam kepada pelanggan atas terma tertunda merupakan penciptaan hutang. Hutang itu disekuritikan dalam bentuk bil pertukaran dan dikeluarkan oleh Bank Islam dan diterima oleh pelanggan untuk jumlah penuh harga jualan Bank Islam yang perlu dibayar. Langkah yang keempat, pelanggan membayar harga jualan apabila matang. Sekian pembentangan daripada saya. Seterusnya, saya serahkan kepada Puan Rosmawati. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Haliza atas penerangan sebentar tadi. Saya Rosmawati binti Ayah akan menerangkan tentang modus operandi ABI dari segi ekspor dan jualan domestik. Accepted Bid I atau ABI penjualan bermaksud bank membiayai pelanggan berdasarkan kontrak buy or die, iaitu bank membeli hak pelanggan terhadap hutang yang dimainkan dalam bentuk bil penerimaan. Pada peringkat pertama, ABI penjualan memerlukan pelanggan iaitu pengeksport menjual barangan secara kredit kepada penjual dan menyediakan dokumen jualan mengikut keperluan di bawah kontrak jualan. Seterusnya, pelanggan mengeluarkan bil baru yang ditukar kepada Bank Islam sebagai penggantian rang undang-undang yang mewakili ABI. Bank Islam akan membeli ABI pada harga yang dipersetujui matang menggunakan konsep buy or die dan mengkreditkan wang tersebut ke akaun pelanggan. Kebiasaannya,
penjual hutang akan menjual hutangnya pada harga diskaun kerana pembeli sama ada pemberi hutang atau pihak ketiga tidak akan membeli hutang tersebut jika harga tidak dikurangkan. Apabila menerima pembayaran daripada pembelinya, pengeksport akan menggunakannya untuk menyelesaikan ABI penjualan tersebut pada harga invoice penuh. Apabila matang, pelanggan membayar Bank Islam nilai muka iaitu matang bagi ABI. Sekian saja pembentangan dari kumpulan kami. Semoga ianya memberi manfaat kepada rakan-rakan semua. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.